Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Baik. Okey, malam ni sesi kisah 9 suku malam. Alhamdulillah, insya-Allah bersama dengan saya Husaini Ismail. Okey, malam ni kita live santailah, kita nak buat macam biasa. Siapa yang pernah join kisah 9 suku malam ni, kita nak kongsi kisah suka duka dengan pusaka, dengan perancangan harta ni lah. Kata apa, berkongsi kisah-kisah benar yang dekat luar sana, supaya insyaAllah masing-masing daripada kita dapat pengajaran. Okay, tapi sebelum kita mula, mungkin yang bersama kita malam ni boleh share sesi perkongsian kita malam ni, supaya ramai lagi lah orang ramai kat luar sana tu dapat manfaat insyaAllah daripada apa yang kita nak kongsikan. Okey, baik. Perkongsian saya pun malam ni pun simple je, kisah yang simple, ringkas je, tak adalah drama sangat. Mungkin kalau yang pernah join kisah 9 suku malam sebelum ni, ramai penyampai-penyampai yang baik, penceritaan yang orang kata disampaikan tu sangat baik, kisah-kisah pun dengar tu banyak drama-dramanya, banyak pengajarannya. Tapi malam ni apa yang saya nak sampaikan tak ada drama sangat, tak ada thrillnya apa sangat, tetapi insya-Allah apa yang kita nak dapat daripada situ ni adalah pengajaran dia. Itu yang penting lah. Yang bab cerita tu mungkin orang kata apa, penyedap kita nak haru telinga kita nak dengar, tapi yang pentingnya pengajaran tu yang kita nak ambil, okay? Okey, baik. Kalau yang ada dengan kita boleh share kita punya live malam ni, supaya ramai lagi yang boleh dapat manfaat lah. Okay, baik. Kalau tentu saya nak mula, kalau semua dengar, dapat komen pun saya rasa dengar kan? Okey, dengar. Okey, kita mula cerita kisah suka duka malam ni. Tajuk malam ni, itu harta aku yang punya. Itu dia twist sikit lah. Biasa kita dengar itu harta anak yang punya kan, ataupun Ahmad Albab yang punya. Tapi ini kisah pusaka ni, itu harta aku yang punya. Okey, baik. Saya di Pusaka sendiri alhamdulillah diberi kepercayaan oleh bahagian pengurusan untuk conduct ataupun handle kes-kes pusaka, iaitu ataupun kita buat kaunseling pusaka lah kepada waris kepada si mati lah, berkenaan dengan pusaka yang ditinggalkan tu. Okey, kepada yang tak familiar dengan pusaka ataupun baru hari ni join ke, ataupun tak tahu apa yang pusaka ni buat, okey, antara salah satu daripada kita punya perkhidmatan, kita punya servis kepada masyarakat adalah kita sediakan kaunseling pusaka. Kaunseling pusaka ni apa? Kaunseling pusaka ni maksudnya kita berjumpa dengan waris-waris. Tak kisahlah sama ada yang arwah yang meninggal ni pernah menjadi klien kita, pernah buat apa-apa dokumentasi perancangan pewarisan dengan kita ataupun tidak. Kita berjumpa dengan waris-waris, kita terangkan berkenaan dengan pusaka yang arwah tinggalkan, berkenaan dengan hak faraidnya, berkenaan dengan kaedah pembahagiannya, macam mana pengurusan tu nak dibuat, dan juga kalau kata perlukan orang kata pendamai, orang tengah yang boleh membantu, yang boleh bagi nasihat macam mana dari segi nak mencapai muafakat tu, insya-Allah kita membantu. Itu antara salah satu skop yang perkhidmatan yang Pusaka tawarkan kepada masyarakat. Ini kalau tak pernah tahu, hari ini tahu. Okey, baik. Dan kisah yang saya nak sampaikan hari ini pun berkait rapat dengan salah satu tugas saya yang ini, iaitu kaunseling pusaka ni. Okey, dan juga kenapa tajuk tu hari ini itu harta aku yang punya, sekejap lagi tahu. Okey, kisah ni macam saya cakap, daripada sesi ataupun pengalaman saya conduct satu kaunseling pusaka. Arwah lelaki tak tua tak muda sangat, meninggal pertengahan 40-an lah, kita kata pertengahan 40 lah umur, di Selangor, di area Bangi, Gajang sana. Saya tak nak cerita berkenaan dengan waris yang arwah tinggalkan dulu, ataupun pusaka dia apa tu kita tak payah cerita lah. Tapi saya tak nak cerita siapa yang waris tinggalkan. Nanti lepas ni kita akan tahu kenapa cerita ni boleh jadi macam ni lah. Okey, baik. Alhamdulillah, pada hari yang ditetapkan tu pergi ke tempat
yang kita dah setkan masa untuk conduct kaunseling pusaka kepada waris-waris arwah ni lah yang meninggal tadi ni. Okey. Saya dah sebelum kita pergi tu sebagai kaunselor ni, kita dah buat kajian kes lah. Kita dah tahu siapa warisnya, berapa faraidnya, kita dah buat kira-kira. Hartanya pun kita tahu, pusaka yang dia tinggal pun kita tahu, supaya nanti kita pergi tu kita terus boleh mulalah penceritaannya. Orang kata apa tu, tak adalah baru pergi tu baru kita nak buat siasatan apa semua, tak adalah. So kita dah tahu daripada awal. So alhamdulillah sampai ke lokasi kita nak buat kaunseling tu pada hari tu, ramai. Kalau ikutkan waris yang saya tahu tu tak ramai pun, tapi pada kejadian tu ramai. Tapi saya okey lah, sebab kita pun biasa conduct kaunseling pusaka ni, memang ada ramai waris-waris, orang kata apa, ahli keluarga arwah lah yang datang sebab nak dengar. Okey, kita tak ada masalah lah. So ramai yang ada masa sesi tu. So kita pun okey sebab diterima baik, disambut baik. Ada orang kata apa, jamu lah, kuih-kuihnya, minum kopi dulu, semua tu biasa. Okey. Lepas tu kita mula. Okey. Berkumpul lah, orang kata duduk depan-depan semua ni, kita buat macam halaqah tu, duduk depan-depan kita mula. Okey. So permulaannya saya macam biasa, kita akan kenalkan diri dululah, kita daripada pusaka, apa tujuan kita nak buat, dan kita bagi tahu, okey, hari ni saya nak buat kaunseling pusaka ni, apa kita nak buat, kita nak pertama sekali kita nak terangkan kepada semua waris-waris siapa, apa tu hak faraid masing-masing, siapa yang berhak, berapa banyak yang berhak semua. Lepas tu kita nak bagi tahu macam mana dari segi pengurusannya, apa yang nak kena buat, dan juga kita nak tengok kalau ada muafakat waris, kita nak bantu, kita nak cuba dapatkan muafakat yang terbaik supaya pembahagian harta tu dapat diberi secara adil. Maksudnya tak adalah bergaduh ke apa semua. Kita nak capai itu matlamat kita lah. Itu saya bercerita. Okey. Habis part introduction tu, belum pun saya mula lah dari segi kita nak bagi tahu, okey waris, kamu hak faraidnya berapa, kamu hak faraidnya berapa. Belum lagi saya nak mula, ada seorang abang ni, dia dalam ramai-ramai ahli keluarga tadilah yang ramai, ada seorang abang ni, dia mencelah. Saya sebut abang lah, dia nak sebut pakcik pun muda lagi. Abang ni dia mencelah, dia cakap apa? Macam ni, dia cakap, ini yang dia cakap lah. Macam ni, saya tak nak tahu pasal macam mana dia orang nak muafakat semua ni, saya tak nak tahu. Saya tak kisah dia orang nak muafakat macam mana. Yang saya tahu, saya nak hak faraid saya. Hak faraid saya nak. Saya tak kisah dia orang nak muafakat macam mana, saya nak hak faraid saya. Okey ya. Baik. Itu yang dia cakap. Sebab itu harta tu, itu harta aku yang punya tu. Okey. Tajuk kita malam ni kan. Okey. Saya awal tadi saya dah beritahu arwah seorang lelaki, dalam 40-an, pertengahan 40, meninggal. Saya tak bagi tahu sebelum ni saya tak bagi tahu lagi siapa waris-waris. Tuan-tuan perempuan pun tak tahu lagi siapa waris-waris sebenarnya. Okey. Ini yang jadi orang kata apa, pengajaran, patutnya akan jadi pengajaran pada cerita ni lah. Okey. Waris tadi yang bercakap tadi, saya tanya, saya minta maaf, saya tanya, tuan, saya kalau boleh saya nak tahu apa hubungan tuan dengan si mati lah. Apa dia cakap, saya abang dia. Saya abang dia ni, apa tu, take note dia cakap, yang brother ni tadi, abang ni tadi, dia cakap saya abang si mati, saya nak hak faraid saya. Itu yang dia cakap. Okey, kita tengok siapa waris si mati. Mungkin kalau yang penonton yang dah biasa dengan faraid ataupun faham basic faraid, dia mungkin cerita ni akan jadi kelakar lah. Okey. Yang cakap tadi, tengok yang bercakap tadi adalah abang kepada si mati. Okey. Waris si mati yang si mati tinggalkan, si mati lelaki, dia meninggal, mak ayah dah tak ada. Mak ayah dah tak ada parent dia dah tak ada, dah meninggal terlebih dahulu. Yang ada isteri dia, anak ada 4 orang. 3 perempuan, seorang dah cukup umur, 3 perempuan, seorang lelaki. 3 ni daripada 4 orang anak dia, seorang dah cukup umur, lagi 3 ni masih lagi bersekolah. Yang kecil ni, yang lelaki ni paling kecil sekali, sekolah rendah lagi. Masa tu lah. Okey ya. Dapat, kalau dengar ni boleh, mungkin kalau yang dengar daripada awal mungkin dah dapat tangkap. Okey. Yang cakap tadi itu, yang tiba-tiba cakap
saya tak kisah dia orang nak muafakat macam mana pun, saya tahu saya nak hak faraid saya. Yang cakap tu abang kepada si mati. Okey. Kalau kita tengok cerita ni tak ada drama, tapi apa yang saya buat lepas tu, pertama saya sebab saya dah tahu daripada awal lah. Yang saya dah tahu daripada awal siapa waris-waris je. Dan saya tahu siapa yang ahli keluarga ni yang bukan waris, tak ada hak lah faraid kan. Okey. Saya tanya, okey, abang ni siapa? Dia kata saya abang kepada si mati. Okey, banyak kali saya ulang. Okey. So, saya tak adalah saya terus cakap macam maaf abang tak ada hak faraid, saya tak cakap macam itulah. Tapi yang dengar ni mungkin dah tahulah macam mana ada dia ada hak faraid, kenapa dia nak minta hak faraid pula? Okey. Nah, ini jadi kelakarnya lah cerita ni. Okey. Saya tak adalah terus halau ke apa ke, tak ada. Saya cakap okey tak apa bang, kita dengar dulu, saya sampaikan dulu, saya nak cerita dulu bahagian faraid. Saya buat analisa faraid, ambil kertas putih, kita lakarkan. Si mati ni meninggal, tak ada siapa, dia meninggalkan siapa yang ditinggalkan, seorang. Kemudian saya stop. Saya terus kira hak faraid ni, isteri ni 1/8, anak ni berapa asobah, orang kata bil coin semua tu, saya kira. Lepas tu dia kata, mana adik-beradik macam mana? Dia tanya. Ini ya. Dia tanya adik-beradik macam mana? Okey, masa ni lah saya cakap, minta maaf tuan. Hukum faraid bila yang si mati ni meninggal ni, dia tak ada dia meninggalkan anak lelaki, adik-beradik ni tak ada hak. Itu. Kita yang kalau yang dah biasa dengan faraid, dia dengar macam apa ni kan. Tapi ini yang pengajaran yang kita nak nikan nantilah. Itu saya cakap kat dia macam tu, minta maaf tuan. Dia tak percaya, dia kata mana boleh, saya abang dia, takkan saya tak ada hak. Dia cakap macam tu, takkan saya tak ada hak, saya abang dia. Okay. Saya buat, pengalaman saya yang biasa-biasa kalau saya jumpa kes ni, saya tak ada ni sebab satu, saya muda. Dia orang ni dah ialah orang kata orang lama dah lama makan garam kan. So saya terus buka, macam biasa kita tahu kalkulator JAKIM tu. Kalkulator faraid yang JAKIM tu, saya buka, saya kira dia depan-depan, saya letak ni bahagian saudara kepada si mati, saudara lelaki, saudara perempuan ada, saya letak. So bila dapat result, hijab lah. So apa yang saya cakap, okey, ni kalkulator faraid daripada JAKIM, bukan daripada saya, bukan saya yang kira ni JAKIM yang buat ni. So saya kata, kalau dekat sini pun kata hijab, saya tak tahulah kalau tuan tak percaya. Kalau tuan tak percaya, maksudnya tuan kena pergi soal orang JAKIM lah. Jangan soal saya. Saya pun belajar daripada ni, memang macam ni lah hukumnya Islam. Hukum faraid ni dalam agama kita macam ni lah. Si mati meninggal, ada anak lelaki, adik-beradik si mati, tak ada hak kepada faraid. Itu. Okey. Baik. Itu je, simple je sebenarnya cerita ni. Okey, dia tak adalah orang kata apa berdrama, ada gaduh ke apa, tak ada. Dia pun okey je, baik je cara dia cakap tu pun kita faham lah kan. Dia kata saya tak nak ni fikir pasal muafakat ke apa, saya nak hak faraid dia. Which is kalau dia ada hak faraid dia, okey je. Kita tak boleh kata dia salah pun kalau dia ada hak faraid lah. Tapi dalam kes ni dia tak ada hak faraid. Itu isu dia lah. Dan orang kata pun last sekali jadi apa, jadi malu diri lah. Orang kata malu diri sendiri lah. Itu yang pengajarannya. Okey. Sebab tu saya suka macam kalau yang bersama kita ni, semalam bersama dengan Tuan Aiman Zaki. Saya suka akhir-akhir dia banyak dia cakap yang apa, kita ni first kali, walaupun kita ada degree ke, ada PhD ke, kita belajar tinggi mana pun, tak semestinya kita tahu semua benda lah. Itu lah. Tak semestinya kita pandai, kita tahu semua benda. Ada benda yang kita tak pandai jugalah. Kalau bahasa Tuan Zaki, Tuan Aiman Zaki mungkin lagi kasar lah. Pandai macam mana pun kita, ada benda kita bodoh jugalah. Itu mungkin bahasa orang Melaka lah kan. Tapi saya cakap, kalau kita ada PhD ke, kita doktor ke macam mana pun, ada orang kata apa, ada benda yang kita tak tahu, kita kena tanya dengan pakar lah. Jangan tanya takat pergi orang kata apa, bersembang dekat kedai kopi, tak jadi apalah. So ini yang kita nak sampaikan pengajaran tu. Maksudnya apa,
masyarakat kita memang, kalau kita orang yang berbiasa dalam ni, yang join hari kita, tuan-tuan perempuan yang sama saya malam ni pun mungkin apa tu, dengar macam alah benda tu pun tak tahu. Mungkin kita akan cakap macam tu, macam alah takkan benda tu pun tak tahu kan. Tapi ramai lagi kawan-kawan kita kat luar sana memang tak tahu, dan kita tak boleh nak ni, tak boleh nak put orang kata put the blame on them lah. 100% tak boleh lah. Kita lah sebagai orang yang tahu kena ajar. Okey, tapi dalam masa sama juga orang kata apa, dalam Islam ni kata apa, hadis Nabi kata apa, talabul ilmu apa tu fardhatun ala kulli muslim kan. Menuntut ilmu ni wajib kat atas semua Islam. Kata-kata ulama pun selalu kita dengar kata-kata mutiara apa tu, ulama-ulama kita dulu yang kata apa, utlubul ilmu minal apa tu mahdi ilal hadi kan. Tuntutlah ilmu daripada buaya sampai liang lahat. So maksudnya tugas kita juga. Ni ada yang komen tak faham pun nak tunjuk dia tu hero. Bukan nak tunjuk hero lah. Kita kata, orang kata apa, innocent lah, naif lah, dia memang tak tahulah. So tak apalah. Itu orang kata apa, hari dia dapat ilmu baru dia tahu, oh dia tak tahu. Alhamdulillah, lepas tu saya yang kirakan dia punya, saya yang buatkan analisa faraid untuk dia, untuk family dia, saya kirakan. Alhamdulillah. So itu yang saya nak sampaikan. Balik saya cakap, pengajaran dia itu saja. First kali bab hukum faraid ni kita tahu dia hukum. Dalam Islam faraid ni hukum. Bab hukum kita tak boleh nak buat main lah. Tak tahu kena tanya. Jangan tanya pun kena orang yang ada autoriti lah, yang berautoriti, yang autoritatif lah. Jangan pergi sembang kedai kopi, pumpang. Lepas tu orang kata apa, terus nak apa tu tuntut ada hak lah apa semua. Banyak benda ni, dan pengalaman dalam saya tak lama dalam pengalaman dalam bidang ni, tapi sedikit sebanyak tahu banyak isu-isu yang kes macam ni, kes tak tahu ni. So kita kena ambil tanggungjawab ni, yang kita yang ada sama-sama dengan saya malam ni, kita minta kita sebarkan supaya ramai lagi yang tahu. Dan kita sendiri pun sama-sama belajar. Saya suka ayat ni, sekali lagi saya sebut, minta maaf Tuan Aiman Zaki, sekali lagi saya petik. Bila masuk dalam bidang ni, lagi belajar rupanya lagi banyak tak tahu. Itu yang apa tu orang kata apa, memang betul. Itu yang sepatutnya lah. Lagi belajar lagi banyak tak tahu. Kalau kita belum belajar lagi kita rasa tahu, itu jadi orang sombong lah kan. Orang kata apa, kalau orang Kedah selalu sebut bodoh sombong kan. Dah bodoh sombong pula. Itu orang Kedah selalu sebut lah, dia tak tahu orang lain lah. Okay. So itu saja kisah saya malam ni. Tak adalah ni simple je, kisahnya simple, tapi mungkin insyaAllah sebanyak mungkin dapat pengajaran lah. Orang kata benda yang kesalahan yang kita tahu, rupanya dekat luar sana banyak lagi masyarakat kita yang tak tahu, tak alert benda ni. Dia anggap benda tu macam simple je. Orang adik-beradik dia meninggal, dia ada hak. Asal harta je ada hak. Kalau tu yang kata, kalau bab hutang ni nak kira macam mana pula? Bab hutang tak ada pula yang nak pergi menuntut kan. Bab dah dapat harta, tanggungjawab terabai. Itu masalah juga. So kita sama-sama betul tuan, sama-sama kita belajar, sama-sama kita ambil iktibar daripada kisah ni. Kita belajar, tambah lagi apa tu ilmu kita, tak kisahlah apa tu bab faraid ke bab apa pun, yang penting kena tambah ilmu, banyakkan ilmu kita supaya tak jadi macam ni lah. Tak adalah nanti jadi malu lah orang kata kan. Jadi malu dengan orang lah. Itu yang kita tak nak berlaku lah, insyaAllah. Okey, baik, sebelum saya tutup sesi kita live malam ni, saya nak jemput tuan-tuan perempuan yang mungkin tak tahu lagi, hari Sabtu nanti kita akan ada satu kelas belajar berkenaan dengan pusaka. Akan apa tu sampaikan oleh Tuan Kamarul Azman, CEO My Pusaka sendiri. Tajuknya Tanah Pusakaku. Ini tajuk hari Sabtu ni menarik sebab apa? Nak cerita pasal tanah pusaka, jenis-jenis tanah pusaka tu sendiri. Ada tanah pusaka yang untuk feldanya lah, tanah lot lah, apalah, tanah lot lidi lah, macam-macam jenis pusaka ni. Pusaka ni bukan orang kata orang meninggal tu tinggal ada pusaka macam tu je. Dia macam-macam bentuk. Yang bentuk, kalau bentuk tanah ni lah, kita fokus pada tanah untuk hari Sabtu ni. So nak tahu, dalam bahagian komen saya rasa ada yang tinggalkan, saya tengok sekejap
Okey, baik. Tuan Baharudin ada tinggalkan apa tu link untuk daftar percuma kelas join hari Sabtu ni. Datang dengar aje. Buka apa tu melalui Zoom, buka apa tu phone ataupun laptop ke tablet ke, tak kisahlah. Buka, dengar sejam setengah aje perkongsian. InsyaAllah dapat something best hari Sabtu ni. Okey. Baik, seterusnya esok malam, jangan lupa esok malam sesi kisah 9 suku malam. Esok pula kita akan bersama dengan Puan Harmiza, cikgu pusaka. Ini bukan orang biasa-biasa ni, rugi tak join. Legend dalam pusaka, cikgu pusaka kita. Tajuk dia best. Bila abang Sado bertandang, tak salah saya macam itulah. Bila abang Sado bertandang. Tu pelik gak tu dengar kan, abang Sado datang bertandang ke mana kan. Nak tahu tu jangan lupa join malam esok 9 suku malam tepat live insya-Allah di mypusaka.info. Dan juga kalau ada yang hari ni join terlepas, macam kita dah beberapa minggu kita buat kisah 9 suku malam ni terlepas, boleh pergi ke Facebook kita mypusaka.info, boleh tengok balik ada perkongsian-perkongsian menarik dekat situ. Mungkin insya-Allah dapat something lah, dapat ilmu yang baik untuk tuan-tuan dan puan-puan. Dan dah halang-halang singgah FB mypusaka.info, jangan lupa tekan butang like, follow serta. Okey, baik. Rasa itu saja. Saya minta maaf kalau ada kekurangan daripada pihak saya. Kita jumpa lagi insya-Allah di masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.